Okey, ini adalah jenis data nah. Jenis data lah. Apa-apa data kalau kata kita nak ukur berat semua orang satu kelas ke, tu kira data lah, faham tak? Jadi ini jenis data. So ada dua jenis data. Satu data jenis kategori. Yang kedua data jenis numerik. Data jenis kategori ni kita nak ukur ciri. Kalau data jenis numerik, kita nak ukur kuantiti. So, jadi dia kata kat sini, kalau ukur ciri ni, kita jenis cara-cara macam mana data tu kita tahu data jenis kategori ke data jenis numerik, kita tengok. Kalau kategori, contoh dia macam dengan jantina. Benda yang kita tak boleh ukur. Warna kereta, warna baju ke. Faham tak? Tapi kalau kata data jenis kuantiti, data jenis numerik ni, bilangan buku, tinggi pemain badminton, internet slow tersekat-sekat. Okey, lepas tu tinggi pemain badminton, kemudian masa bersenam ataupun contoh lagi berat kamu. Kalau berat pelajar agak-agak kategori ke numerik? Numerik. Kalau berat, numerik lah sebab dia ada kuantiti. Dan selalunya kalau data numerik ni adalah data yang ada unit. Faham tak? Kalau bilangan buku, buah lah kan. Tinggi pemain, meter. Masa bersenam, minit. Faham tak? Tu data numerik dengan data kategori. Selalunya soalan jenis data ni dia akan masuk bahagian A lah. Bahagian objektif. Soalan ni akan masuk bahagian objektif lah. Jenis-jenis data. Faham tak? Boleh ke? Okey. Seterusnya, kita tengok kita nak bina jadual kekerapan. Kalau ada satu data yang banyak macam ni, macam mana kita nak bina jadual kekerapan? Jadual kekerapan tu contohnya, okey, kalau kat sini, ini adalah jadual kekerapan ni. Ini adalah jadual kekerapan. Macam mana kita nak isi jadual kekerapan ni adalah berdasarkan data yang dikumpul ni. Ni data yang dikumpul. Yang ni lah semua ni. Faham tak? Macam DP dekat 20 ha. Dia kata kat sini data menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Katalah DP keluarga Ali, dia tanya keluarga Ali ada anak berapa orang? Dia habang ada 2 orang. Pergi keluarga Ahmad pula anak-anak 2 orang juga. Pergi keluarga Abu pula dia kata tak ada anak, kosong. Faham tak? Tu maksud dia ni. Nilai dalam ni ni. 2 ni maksudnya anak 2 orang untuk keluarga A contoh. Keluarga B anak 2 orang ke. Keluarga C anak 0 orang. Keluarga D anak 4 orang. Keluarga E anak 1 orang. Dan seterusnya. Boleh faham? Okey. Jadi macam mana nak isi jadual kekerapan ni? Jadual kekerapan ni maksud dia, kosong ni tak ada anak langsung ni. Kosong anak lah. Tak ada anak langsung ni. Ada berapa orang yang tak ada langsung anak? Macam tu. Itu maksud jadual kekerapan. Ada seorang anak ni ada berapa keluarga yang ada seorang saja anak? Boleh faham tak? Tu maksud dia. Jadi, okay, macam mana kita nak isi buat macam ni? Okay. Mula-mula, kita jangan cari kosong tu ni. Gundalan ni maksud dia. Ni contoh gundalan. Alah, macam dengan orang duk kira berapa hari lagi aku nak cuti. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Faham tak? Yang keenam akan tambah tahun sini kan? 6, 7, 8, 9, 10. Ni kira 5, ni kira 5 lah. Boleh faham tak? Ni belajar lah sekolah rendah kan? Gundalan kan? Nama dia gundalan lah. Okey, baik. So, sekarang ni macam mana nak isi gundalan dengan betul? Okey, sekarang kita tengok. Okey, 2. Potong 2, isi dekat tempat 2. Okey, 1. Potong 2 ni, 2. Kosong. 1. 4. 1. 1. 1.
Satu. Satu. Satu lagi. Satu. Kosong. Kat sini satu. Dua. Satu. Dua lagi. Satu. 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 Nak buat macam mana? Kena macam ni ya. Faham tak? Sebab dia orang yang kelima kan. Lepas tu 3 potong. 1. Kosong. 1. Kosong lagi. 1. 2 lagi. 5. 4 pula. Okey. 2 lagi. 6 kat sini ya. 3. 3. 1. Boleh faham tak? Okey ke? Okey ke? Okey, jadi lepas tu kita kira lah beberapa kekerapan dia. Ada berapa batang kat sini? 4. Kat sini berapa batang? 5. Yang ni? 6. Yang ni? 3. Yang ni 2. Cuba tambah tengok semua. Dapat berapa? 4 tambah 5. Dapat dah 20. Dapat 20 kan? Macam mana kita nak tahu kekerapan ni kita kira betul ke tak? Jumlah ni patut sama balik dengan jumlah yang dia bagi. Nampak tak? Ini adalah jumlah semua. Kalau katalah kali kita dapat 20, patut sama dengan jumlah yang asal dia bagi ya. Boleh faham? Okey, dia bagi kat kita untuk murid tingkatan satu cekal. Dia tak abang apa banyak. Dia suruh kita organisasi data dengan membina jadual kekerapan. Arahan dia suruh kita bina jadual kekerapan. Jadi kat sini menunjukkan saiz kan. Jadi jangan risau yang bahagian saiz ni akan diberi lah. Jadi kita tulislah saiz dia yang paling kecil adalah S, M, L dengan XL. Jadi dekat sini adalah untuk gundalan. Yang ni kekerapan. Okey, sekarang buat macam biasa. Okey, pertama jumpa apa? XL. Jadi XL 1. Lepas tu M. Sini. Okey, tutup mic. Satu ni. L. M. L. XL. M. M lagi. Yang kelima. M. 6. XL. L. M. XL. L. 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 S. M. XL. M. L. L. M. M lagi. M lagi. L. Okey, sekarang bilang kekerapannya. Yang ni berapa? 1. Kemudian 12. Kemudian kita ada 9. Kemudian kita ada 5. Okey, baik. Boleh faham nak? Okey, seterusnya kita tengok perwakilan data. Perwakilan data ni maksudnya lepas kita lukis jadual kekerapan tu, lepas habis kita lukis jadual kekerapan yang tadi ada gundalan-gundalan tu kan. Lepas habis kita lukis jadual kekerapan, maka kita kena wakilkan data tu tadi. Pakai sama ada ni, semua ni adalah contoh-contoh perwakilan data. Bukan contoh, semua ni adalah graf. Maksudnya pertama adalah melalui carta pie. Kita nak buat ikut carta pie pun boleh. Ataupun graf garis pun boleh. Plot titik pun boleh. Plot batang daun pun boleh. Carta palang pun boleh. Histogram pun boleh. Poligon kekerapan pun boleh.
Okey, yang kamu tak familiar adalah plot batang dan daun. Kamu tak pernah nampak benda ni, betul? Jadi carta pi kamu dah mengaji. Cuma kita akan tengok baliklah sikit-sikit. Kita tengok carta pi. Sekarang ni, dia kata kat sini, bina satu carta pi. Okey, tak apa. Untuk periksa kali ni, tak ada cara nak bina carta pi lah. Sebab saya nak ajak pun tak boleh kan? Kamu nak bina pun tak boleh. Sekarang ni, cara kita nak tengok macam mana kita nak cari sudut tu, rumus dia. Dia nak cari, okey, kalau kita nak cari sudut, ni rumus dia lah. Rumus untuk cari sudut carta pi. Apa dia? Bilangan per dengan jumlah darab dengan 360 darjah. Okey ke? Ni cara nak cari sudut. Daripada bilangan tu, kita nak tukar jadi sudut. Ni rumus dia. Daripada bilangan nak tukar jadi sudut. Itu yang pertama. Kalau kata kita dah ada sudut, rumus lagi. Rumus ni tak bagi nak. Kena tahu lah. Sudut, daripada sudut dah bagi nak cari bilangan pula. Maka sudut dia per dengan 360 darab dengan jumlah. Maka kamu akan dapat berapa bilangan dia yang sebenar. Boleh tak? Macam kamu bisa buat kan? Okey, sekarang dia nak bina satu carta pi mewakili data tersebut. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak isi nilai dalam ni. Okey, yang ni untuk warna. Okey, yang ni bilangan. Yang ni sudut. Okey. So sekarang ni kira dulu berapa jumlah yang ada. Sebab kita nak buat bilangan per jumlah lagi kan. Berapa jumlah semua? 9 tambah 12 tambah 10 tambah 5 dapat berapa? 36. Okey. So warna yang pertama adalah merah. Okey. Merah, kuning. Lepas tu putih. Kemudian biru. Okey, bilangan dia adalah merah 9, 12, 10, 5. Okey, nak cari sudut ingat bilangan per jumlah. Maka 9 per jumlah adalah 36. Darab dengan 360 darjah. Dapat berapa tekan kalkulator. Berapa? 90 darjah. Okey, yang ni pula, kuning pula 12 sama juga per dengan jumlah 36 darab dengan 360, maka dapat 120 darjah. Okey, putih pula 10 per 36 darab dengan 360 darjah. So, dapat 100. Okey. 5 per 36 darab dengan 360 darjah. Maka dapat 50. Jadi benda ni kita boleh isi dalam ni lah. Okey, merah tadi kita dapat 90. Betul lah bentuk ni 90 kan? Okey, kuning 120. Putih 100. Biru 50. Macam tu je lah. Faham tak? Yang penting kena tahu rumus tu lah. Kalau nak cari sudut, bilangan per jumlah darab 360. Kalau nak cari jumlah dia, nak cari bilangan dia pula, cuba kita kira tengok. Cuba kita cari untuk bilangan pula. Katalah kat sini. Katalah kat sini kita nak cari bilangan pula nah. Kita nak tengok rumus ni. Okay, nak cari bilangan pula untuk setiap satu. Tengok sama tak? Kita dah tahu kawan ni merah ni 90 darjah. Maka 90 ni per dengan 360 darab jumlah berapa? 36 kan? Sama dengan dapat berapa? Dapat 9. Nampak tak? Faham tak?
Nak cari bilangan balik, sudut per 360 darab dengan jumlah. So yang ni pun sama, sudut dia dapat 120 tadi, bahagi dengan 360 darab dengan 36. So kamu akan dapat 12 balik. Okey. Sama yang ni pun 100 per 360 darab 36. Maka dapat 10. Yang ni pun 50 per 360 darab dengan 36. Maka kamu akan dapat 5. Boleh faham tak? Okey. Seterusnya. Okey. Yang ni pula kita tengok. Ini adalah, okey, yang ni kira habis lah. Ada soalan tak bahagian carta pi? Saya ulang balik, rumus kena hafal lah rumus tu, dua-dua tu. Okey ke? Puteri okey tak? Okey, baik. Saya teruskan, kita tengok bahagian, okey, yang kedua kita belajar yang ni pasal plot batang dan daun pula. Ni nama dia plot batang daun. Dan daun. Okey. Plot batang dan daun ni, dia kata kat sini, wakilkan data itu, ni contoh cikgu tunjuk dulu. Okey, ni contoh cikgu tunjuk dulu, plot batang dan daun. Plot batang dan daun ni, dia kata, okey, plot batang dan daun. So, dia nak suruh kita buat plot batang dan daun. Sekarang ni step pertama lah. Ni step pertama. Yang ni jawapan akhir dia ni. Jangan duk pening. Kita tengok yang step 1 dulu. Okey, pertama kita tengok, kita senarai dulu. Kita tahu, okey, batang dan daun ni, dia plot batang dan daun ni isi macam ni. Okey, ni batang. Sebelah sini batang. Sebelah sini daun. Batang ni untuk puluh. Daun ni untuk sa. Jadi, kita tengok dulu, puluh yang paling kecil adalah 3, betul? Betul tak? Puluh yang paling besar, nombor apa puluh yang paling besar? Nombor 8. Jadi, sebab tu dia senarai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senarai dulu. Boleh faham? Boleh tak? Okey. Kemudian, lepas tu baru kita isi. Okey, 60. Maksudnya, okey, 6 kosong kan? Okey, 60 potong. Okey, tempat 6 buh kosong saja. Sebab kosong tu sa dia. Faham tak? Faham tak ni? Faham tak ni? Mari kita tunjuk yang ni tu lah. Yang ni contoh yang ni. Yang ni dia nak habaq ni je. Masa kita susun tu, yang ni 10, yang ni sa. Lepas tu mesti kita tulis 3 sampai 8 ni nilai daripada kecil sampai besar. Lepas tu kalau untuk dapat jawapan yang betul, kamu kena susun juga. Mesti nilai yang kecil ke besar enggak ni pun. Kecil ke besar. Faham tak? Mari kita tengok yang ni contoh yang ni bagi lebih faham macam mana nak isi. Dia kata kat sini 24 orang pembaca. Sama ke? Yang ni pun kita bubuh batang. Kemudian daun. Boleh faham? Okey, batang dulu. Siapa paling kecil? Batang paling kecil. Nombor berapa? Ingat batang ni adalah nilai puluh. Daun ni nilai sa. Paling kecil adalah 2. Okey, so kita bubuh 2 dulu. Paling besar? Step 1, tengok batang dulu. Pilih paling kecil. Oi, tutup mic. Besar.
Jadi paling kecil 2, paling besar number 6. Okey, maka 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Siap. Lepas tu kita tengok, okey, tengok pada Y. 44 kan? 44. So, potong 44, maka dia duduk kat batang yang 44 ni lah. 4, buah 4 je lah kat sini. Faham tak? So, 57 potong 5, 7 tepi ni. 58 potong 5, 8 tepi ni. Boleh faham? Lepas tu 53 potong 5, 3 tepi ni. Lepas tu 36 potong 3, 6 kat sini. 47 potong 4, 7 sini. Janganlah bagi rapat-rapat, faham tak? Bagi jauh-jauh sikit lah. Tapi tak ada koma apa. Bagi jauh-jauh sikit lah. 33 potong 3 kat sini. 51 potong 5, 1 kat sini. Lepas tu 31 potong 3, 1 kat sini. 65 potong 6, 5. Lepas tu 32, 3, 2, 22, 2, 51, 1, 39, 9, 58, 8, 30, 0, 44, 4, 38, 8, 42, 2, 25, 5, 60, 0, 34, 34, 31, 1, 47, 7. Okey. Lepas tu kita semak. Dah kita tulis semua. Step kedua kita semak pula. Semak untuk pastikan sa ni ikut urutan. Semakin besar. Adakah sa ni dia ikut urutan? Nombor 2 ni betul lah. Nombor 2 ni ikut urutan dah, betul? Kan, nombor 3 ni ikut urutan tak lagi? Tak lagi. 4 pun tak, 5 pun tak, 6 pun tak. Jadi maksudnya, ni belum jawapan akhir lah. Kita kena ikut urutan. So, kita tulis balik. Kita tulis balik semula. So, yang ni. Batang. Daun. Isi balik 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 2 ni kita ikut urutan dah. 2, 5. Okey, nombor 3. Siapa kecil lagi? 1 dulu kan? 1. 0 ke 1? 0 kan? 0. Okey, 0 tulis dah. Lepas tu 1, 1. 1. So 2. Kemudian 3. 4. Lagi 6. Kemudian 8, 9. Okey, siap. Lepas, okey, 3 siap dah. 4 pula. 4 nombor paling kecil adalah 2. 2. Lepas tu 4, 4. 4, 4. Kemudian 7, 7. Okey. Lepas tu 5 pula. 1, 1. Lepas tu 3, 7, 8, 8. Okey, 6, 0 dengan 5. Macam tu lah. Inilah jawapan akhir. Boleh faham tak? Macam tu saja. Tak ada apa pun. Okey ke? Okey. Lepas tu kita tengok contoh soalan. Sampai sini ada soalan macam mana nak bina. Apa maksud dia? Faham tak ni? Okey. Kita tengok seterusnya pula. Macam mana kalau dia dah bagi kita nak baca pula? Nampak? Dia akan bagi kekunci kat kita ni. Kekunci ni maksudnya kita kena tahulah 2, nampak tak dia bagi tak? 24 ada tengah 5 ni. Maksudnya 24.5. Maksudnya yang belakang dia ni merujuk kepada perpuluhan.
Faham tak? Tu maksud dia. 24 sempang 5 ni bermakna 24.5. Maksudnya 24 sempang 5, 24.5. 24 sempang 6, 24.6. Lepas tu 24.6. 24.8 tu maksud dia. Kalau 25 ni nak baca kosong macam mana? 25.0. 25.1. 25.1 lagi. Macam tu lah. Boleh faham tak? Okey. So sekarang dia kata tentukan jumlah bilangan ganda roda yang dihasilkan. Ni dia kata diameter. Okey. Berapa banyak yang dihasilkan ni? Macam mana kita nak kira? Ada berapa banyak semua roda dia? Ha? Ada berapa banyak roda dia? Macam nak tahu? Ada berapa banyak roda? Cuba tengok balik tadi. Tadi yang kita masukkan nilai dalam ni ni. Yang nilai yang kita masukkan dalam ni ni. Ini merujuk kepada 22, betul tak? Kan? Ni nilai yang ni betul 22. Betul tak? Maksudnya setiap satu ni mewakili bilangan dia lah. Jadi ada berapa semua ni? Bilang je lah. Ada berapa? Tengok sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni dah ada 4 tak? Sini dah ada 4. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini ada apa? 3, 6, 7. Sini ada 3. Jadi tambah semua ada 30. Macam tu je lah. Cari diameter terbesar. Mana satu nilai yang terbesar? 28.6. Pandai pun. Jadi yang ni jawapan dia. Kalau terbesar, dia nak suruh cari ya. Dia bukan suruh kita cari beza ke apa. Faham tak? So dia nak suruh kita cari yang terbesar. Maka yang terbesar adalah 28.6 mm. Yang terkecil? Ya, 24.5 mm. Boleh faham? Sebab ni nilai yang paling besar 28.6 lah. Nilai yang paling kecil 24.5. Okey. Lepas tu yang C pula. Dia kata seorang mekanik mendapati dia perlu mengurangkan diameter ganda roda yang melebihi 27.5 mm. Kat mana 27.5? 27.5 tak mana? Kat sini kan? Maksudnya takat ni je dia nak kan? Ha. Supaya hitung peratus ganda roda yang perlu dikurangkan diameternya. Bila nama dia cari peratus, maksudnya bilangan per jumlah darab dengan 100. 100 cari peratus kan? Jadi berapa banyak ganda roda yang perlu dikurangkan diameter? Ada berapa nilai ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul? Betul tak ni? Faham tak ni? Dia kata macam ni. Dia kata kalau lebih daripada 27.5 ni dia nak kena kurangkan. Jadi kita tandalah tang mana 27.5. Okey kat situ. Jadi maksudnya yang lebih daripada tu semua kena kurangkan. Jadi lah ni dia nak hitung peratusan yang perlu dikurangkan. Jadi 27.7, 27.8, 27.8, 28.2, 28.3, 28.6. Yang ni semua kena kurangkan. Jadi ada berapa bilangan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 teh. Maka kiranya yang perlu kurang adalah 6 per jumlah semua tadi berapa?
Ingat tak bilangan per jumlah, maka 6/30 darab dengan 100%. Maka dapat 20%. Siap. Boleh faham? Yang tu je, tak ada apa pun. Habis lah. Tajuk yang masuk exam yang tu je. Kena tahu macam mana nak kira jualan kereta tu. Nak tahu macam mana nak kira sudut, nak kira bilangan. Lepas tu macam mana nak baca plot batang daun kena tahu. Boleh tak ni? Ada soalan?